Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey, so pelajar-pelajar 4D5 dan 4 Nilam. Cikgu harap awak semua sihat dan hari ini kita akan masuk chapter baru. Okey, sebelum ni awak dah belajar function, general je function tu. Awak dah belajar composite, inverse kan. Okey, so hari ni kita akan tengok quadratic function. Awak pernah dengar banyak kali dah cikgu sebut benda ni dalam KICS. Mungkin masa form 3 pun pernah dengar benda ni. Mesti pernah lah. Okay, so tanpa buang masa kita akan tengok slide seterusnya. Okay, so dalam kelas hari ni kita akan tengok chapter yang pertama dulu iaitu quadratic equation and inequalities. Tapi kita tak sentuh dulu inequalities. So kita tengok sebahagian iaitu apa itu quadratic equation. Okay, so dalam kelas hari ini, awak akan belajar mengenai to solve quadratic equation using the method of completing the square and formula. Apa tu completing the square and formula kan? Completing the square dulu ada dua benda. Completing the square tu satu benda, formula tu satu benda. Okay, so awak akan tengoklah nanti. Dan yang kedua, how to form quadratic equation from given roots. Sebelum ni kita ada equation, cari roots. Macam mana bila ada roots nak cari equation? Okay, sebelum tu kita kena kenal dulu. Orang kata apa? Kalau tak kenal maka tak cinta. Macam tu kan. Tu aja klise kan orang biasa zaman sekarang. Okay, kita tengok benda ni, frame. Okay, ada frame ni, satu gambar kan. The area of a rectangular picture frame is 100 cm square. If the length is 3 cm longer, then its width, write an equation with satisfy this situation. Okay, so dia kata area gambar ni 100 cm. Kalau panjang je, if the length is 3 cm longer, maksudnya awak ada width. Width tu tak tahu apa. Let's say width tu 1, panjangnya 3 cm lebih. Maksudnya panjang jadi 4. Macam tu lah. Kalau width 1, panjang jadi 4. Kalau width 2, panjang jadi 5. Boleh faham kan? So macam ni, kita define dulu. Kita tengok, okay, area ni ada formula. Area formula dia panjang darab lebar, length time width. And then area dah bagi 100. Okay, so macam cikgu kata tadi, kalau width 1 jadi 4 kan, length dia 2. So actually kita boleh define dia punya lebar SX. S sebagai X. And then bila lebar dia X ni can be any value lah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia punya panjang adalah X plus 3. Sebab dia sentiasa lebih 3 cm kan. Okay, so itu cikgu define seperti inilah. So, menggunakan formula area is equal length time width. And then, kita ganti je. So, area ganti dengan 100. Area ni ganti dengan 100. Length adalah X plus 3. So, X plus 3 times kita punya lebar X. So, bila kita expand, kita akan dapat macam ni lah. 100 is equal X square plus 3X. So, kita rearrange jadi X square plus 3X minus 100 is equal 0. So, bila kita nampak yang equation is equal 0, kita akan panggil, dan the power if 2, so kita akan panggil ni ada sebagai quadratic equation. If the highest power of the variable is 2, then it is a quadratic equation. Maksudnya, setiap kali awak nampak sesuatu variable Y ke X ke A ke B ada kuasa 2, kita automatik tahu tu adalah quadratic equation. Equal 0 quadratic equation. Kalau awak jumpa yang fx is equal expression yang dalam ada square, so kita panggil dia quadratic function. Tu je beza dia. So actually the general form of quadratic equation is equal ax square plus bx plus c equal 0. Mesti dalam form ni baru kita panggil dia sebagai general form of quadratic equation. Macam ni lah. So dia tak ada pecahan ke apa ke, je ada dalam bentuk ax square plus bx plus c. Okay, kita sambung Okay, let's say kita ada satu equation baru, iaitu x square plus 3x minus 20x equals 0. So bila kita ada sesuatu equation, maka kita boleh lukis graf.
Okay, so graf ni dilambangkan dengan gambar rajah seperti berikut ni lah kan, yang cikgu dah lukis ni. Okay, so berdasarkan gambar rajah ni, kita ada dua intersection point dekat x-axis, dekat sini dan dekat sini. So sebelum ni dalam KIX dah pernah belajar teknik factorization untuk cari roots. Nak cari roots guna factorization. So kalau awak boleh guna tekan calculator lah, nanti awak akan dapat macam ni lah. Bila factorization x minus 4 dengan x plus 7, so x equal 4 and x equal negative 7. Ni dia punya roots. Apa perkaitan roots ni dengan gambar rajah ni? Ada perkaitan dia. Apa perkaitan dia? Kita tengok dekat sini. Perkaitan dia, nampak ni nilai ni. Roots ni 4 ni sama dengan value dekat sini, dan negatif 7 ni sama value dia dengan sini. Makna kata the solution of roots of the quadratic equation ax squared plus bx plus c equals 0 are the x coordinate of the intersection point between the graph and the x-axis. Selama ni awak cari solution, awak cari roots, actually the intersection between the graph itself and the x-axis. Nilai ni lah. So x equal 4, x negative 7 yang awak cari ni selama ni, kalau awak nak faham dalam graph, adalah intersection point. Okay, so kita dah, yang pertama tadi kita cari roots menggunakan factorization. So sekarang kita nak cari roots menggunakan teknik completing the square method. Okay, so ni contoh ni sebenarnya dalam buku teks. Okay, cuma cikgu akan terangkan mengikut cara cikgu. Terus cikgu ada buat ni easiest way. Ni bagi cikgu lah easiest way. Cikgu harap pun benda ni boleh membantu awak lah untuk buat completing the square. Tapi sebelum kita ikut tengok yang tu, kita tengok dulu cara buku teks. Okay, cara buku teks. Okay, soalan pertama, kita ada x square plus 4x minus 7 equals 0. So menggunakan teknik completing the square, kita nak cari ni contoh ni kan, awak akan tengok. So dia pindahkan 7, then dia wujudkan term ni. Term ni dia bukan saja-saja wujud tau. Awak tengok kat sini asalnya cuma ada x square plus 4x dan 7. Dia tambah sebelah nilai kiri dan kanan, tambah benda yang sama. Awak boleh buat, itulah konsep persamaan. Kalau kita ada benda macam jongkang-jongkit, kat sini nak tambah 10 kilo kan tak balance. Kita kena tambah 10 kilo juga baru balance. So sama dalam konsep equation, kalau kita buat belah kiri, kita kena buat kat belah kanan juga. Dalam kes ni kita tambah satu nilai kat kiri, tambah juga nilai kat kanan. Kalau kita tolak kat kiri, kena tolak dekat kanan. Sama lah dengan sini. Nilai ni bukan saja ditambah. Ni, tengok ni apa dia tulis. Add the term coefficient of x square over 2. Okay, so kalau kita tengok kan, coefficient of x, ni coefficient dia 4. 4 kena bahagi 2, lepas tu kuasa 2. So 4 bagi 2 kuasa 2, 2. Okay, so bila kita kembangkan, dia akan jadi x square plus 4x plus, actually 2 kuasa 2 je lah. Sini pun sama 2 kuasa 2, sebab 4 bagi 2 tu 2. So bila dah macam ni kan, yang ni awak kira lah 11 campur 7 campur 4 tu 11. Sebelah sini, ini adalah bentuk factorization dia. X square plus 4x plus 2 ni kan, kita boleh ambil je x turun, 2 ni turun, kurungan kuasa 2. So bila kita nak cari jawapan, bila dah macam ni senang, sebab kuasa 2 tu boleh pindah jadi square root. Tapi ingat, square root sebenarnya mesti ada plus minus. Kemudian kita carilah solution dia satu-satu. Okey, pindahkan 2 ke sana, ada 2 keadaan lah. Satu, bila mana square root 11 tolak 2. Satu lagi, apabila negatif square root 11 tolak 2. Tu dapat 2 solution. Macam tu lah.
Okay, mungkin tak clear kan? Sebab inilah teknik buku teks. Tak apa, sebab benda ni awak kena tahu. Okay, tengok soalan kedua. Soalan kedua kita ada macam ni. So, dalam kes ni, kita kena tengok ni. Coefficient power paling tinggi ni bukan 1. Cikgu ada tekankan. Make sure the coefficient of x always 1. Macam kes atas, memang je sama dengan 1 kan. Coefficient dia, so tak ada masalah. Dalam kes ni tak. So, kita buat apa? Divide both side of the equation by -3. Yang cikgu cakap tadi, kalau kiri tambah, kanan tambah. Kalau kiri bahagi, kanan pun bahagi. Itu ayat dia. Divide both side of the equation by -3. Okay, so bahagikan dengan -3 kan semua. So, 3 bagi 3 tu jadi x square. 6 bahagi 3, -2. 1 bahagi 3, 1/3. Dapat macam ni. So, ulang benda sama. Yang ni pindah ke sana. Yang ini pindah ke kanan. So, jadi macam ni. Okay, kemudian kita akan tambah term. Term apa? Term coefficient of x. Coefficient of x dalam kes kita ni 2. -2 lah, bukan 2 saja. -2 bahagi 2 kuasa 2. So, tambah both side. Kemudian yang belah kanan ni kira je. Yang belah kiri akan jadi macam ni. So, ambil je x, ambil -1, tutup kurungan, kuasa 2. Lepas tu selesaikan. Senang je kan? Senang je. Okey. Kita tengok kalau cara cikgu. Cara cikgu je macam ni Kita tengok apa cikgu buat. Okey, kalau ada x square plus 7x sama. Dia macam hampir sama. Apa yang cikgu buat adalah dekat sini kan, cikgu akan garis sebenarnya. Cikgu tak tunjuk lah mula-mula. Cikgu garis. Kemudian x kita bawa turun direct. Lepas tu ada kuasa 2. Kalau ikutkan ni sentiasa ada kuasa 2 kan. So letak kuasa 2. Kalau 4 bahagi 2 dapat 2 kan. Okay. So letak kat sini 2. Positif ikut positif. Kalau negatif pun negatif lah. Okay, so apa nak -7 ni salin. Kemudian macam dapat 4 ni. Sebab 2 kuasa 2 dapat 4. So bila kita selesaikan, akan dapat negatif sebelah. Pindah, sama je dengan yang ni. Okay, tak apa nampak kan. Kita tengok, kita buat sama-sama. Okay, soalan nombor 2 kan. Negatif 3x square plus 6x minus 1 equal 0. So, apa buat? Kita kena bahagilah macam biasa. Kena pastikan sama dengan 1 coefficient to x square. So, kita bahagi. Kita akan dapat x square minus not 3 but 2. 2x plus 1/3 equal 0. So, apa perlu buat? Garis dekat sini. Buat kurungan ada kuasa 2 tambah 1/3 letak tolak equal 0. Itu sebenarnya yang berlaku. Kita garis bawah garisan. Kita garis dulu. Bawah garisan tak kurungan kuasa 2 automatic. And then follow yang lain. Plus 1/3 plus 1/3 salin. Tapi tambah terus je negatif. Bukan positif, memang sentiasa tolak kat sini. Dah hilang suara dah. Okay, apa perlu buat? X ni salin kat sini. Kat bawah tu salin je. Okay, kat sini jangan salin je semata-mata. Ni negatif. Letak negatif. Okay, kemudian 2 kan, nilai 2. 2 bahagi 2 berapa? 2 bahagi 2, 1. Dia macam garisan ni cikgu nak buat kenapa? Sebab cikgu nak macam awak nampak. Oh, ni sebenarnya 2 bahagi 2 dapat 1. Macam tu. Okay, then apa nilai kat sini? Disebabkan nilai yang ni 1 ni. 1 kuasa 2 kan. 1 kuasa 2 berapa? 1. So letak kat belakang ni 1. So awak akan dapat x minus 1 square. Okay, kira-kira dah 1/3 tak 1 adalah minus 2/3 is equal 0. So jadi x minus 1 power of 2 equal 2/3. Sama. Ini cara basic dia. Apa yang berlaku. Ini cara pantas cikgu panggil. Cara pantas. Okay. So ini adalah completing the square. Maksudnya awak tak perlu nak buat apa orang panggil tadi, factorization. Ada teknik lain iaitu completing the square. Okay. So kita tengok. Yang terakhir adalah quadratic formula. Ni yang paling senang lah. Yang biasa pelajar-pelajar akan suka guna lepas ni. Awak tak perlu hafal lah so far yang cikgu tahu. Tapi kalau apa-apa pun awak kena faham apa benda ni.
Okay, so ni adalah formula untuk cari roots ataupun solution for quadratic equation sahaja ya. Okay, let's say for example kita guna soalan yang sama je. So kita kena define apa value A, B, C. Kena ingat balik kita punya general form adalah x square plus bx plus c is equal 0. So CBA ni adalah koefisien kepada nilai-nilai kat depan dia. Kan cikgu lupa nak tukar jadi highlight. Okay. So based on ni, A dekat sini 1, B dekat sini 4, C kat sini negatif 7. Masuk je B apa, A apa, C ganti. So bila ganti awak kira lah 4 kuasa 2 tolak 4 darab negatif 7 ni dapat 44. Okay, so bila awak kira ada dua case lah. Satu kan positif negatif kan. So positif 1, negatif 1. Bila kira dapatlah ni. Okay. Senang je kan. Okay, dalam kes ni kita buat sama-sama. A apa? A negatif 3. B apa? B 6. C apa? C negatif 1. Masuk dalam formula. X is equal negatif B. Negatif 6 plus minus B square. 6 kuasa 2 tolak 4AC. A negatif 3. C is negatif 1. Square root jangan lupa. Over 2A. A is negatif 3. So selesaikan lah kan. So negatif 6 plus awak kira lah sambung. So akan jadi 36. 36 tolak 12. 36 tolak 12 pada 24. Square root 24. Bahagi dengan negatif 6. Plus minus ya. Sorry. Plus minus. So X ada dua case. Iaitu negatif 6 plus square root 24. Bahagi 6. Dan X equal negatif 6 minus square root 24 over 6. So kira lah. Dapatlah jawapannya. Confirm sama dengan yang tadi. Okay. So dua hari ni yang perlu betul-betul faham. Satu, quadratic formula yang ini. Dan yang kedua, completing the square method. Okay, itu saja untuk kelas hari ni. Cikgu harap awak boleh hadam. Okay, apa-apa boleh tanya dekat cikgu, boleh PM. Okay, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.